Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita sambung kelas kita muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan baca atau sambung dari surah Al-A'raf, bermula dari ayat 80. Ayat 80 ni cerita tentang Nabi Lut pula. Kita baca dulu, kemudian kita tadabbur sedikit maknanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Baik. Kita ikuti setakat itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang kita baca hari ini cerita tentang Nabi Lut. Nabi Lut yang diutuskan kepada kaum dia. Dan Nabi Lut ni diutuskan sama juga dengan nabi-nabi yang lain, mengajak manusia beriman kepada Allah. Dan setiap nabi ada cabaran masing-masing. Dalam beriman kepada Allah, apabila Nabi Lut alaihissalam menghadapi kaum dia, apa penyakit kaum dia? Dia adalah orang yang suka hubungan sesama jenis. Baik, Nabi Lut ni disebut dalam tafsir huwa Hazan bin Azar, ibnu Haran bin Azar. Azar ni siapa Azar? Ayah kepada Nabi Ibrahim. Kan?
Jadi Nabi Lut ni adalah sepupu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa kana qad amana ma'a Ibrahim, dan dia beriman dengan Nabi Ibrahim. Dia beriman bersama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa hajara ma'ahu ila ardi Syam, malah dia pergi berhijrah bersamanya ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, Nabi Ibrahim duduk mana? Palestin. Dia pergi ke Syam, belah-belah Syria sana, Jordan. Belah Jordan lah. Maka di sana ada satu kaum nama dia Ahlu Sadum. Sadum. Ahlu Sadum ni dia pergi, tujuannya sama, untuk mengajak manusia menyembah Allah, beriman kepada Allah. Tapi Ahlu Sadum dia ada satu perbuatan yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Itulah suka sesama jenis. Sebab tu Allah Ta'ala kata, walutan idh qala liqaumihi, dan Nabi Lut juga berkata, ataupun walutan, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya. Ingatlah kepada Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, atattunal fahishah, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini selain daripada kamu. Maka merekalah orang yang pertama yang menyimpang dan menyeleweng daripada fitrah manusia. Dialah orang pertama, kaum pertama yang laki suka dengan laki, yang perempuan suka dengan perempuan. Yang laki suka kepada laki. Tapi bukan semualah. Adalah yang beriman dengan Nabi Lut. Tapi ada kaum dia ni tak beriman dengan Nabi Lut dan juga suka pada lelaki. Sebab tu saya katakan tadi, tujuan utama Nabi Lut tetap saja beriman, mengajak kaum dia beriman kepada Allah. Lalu dalam keimanan itu mereka mesti tunduk kepada perintah Allah. Okey. Dalam ayat Nabi Lut ni dia tak cerita sebagaimana ayat sebelum ni. Sebelum ni dia kata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Nabi Lut terus kata, atattunal fahisha. Apakah Nabi Lut tak mengajak kepada tauhid? Jawapannya, ya. Dia mengajak, bahkan dia mengajak kepada tauhid. Cumanya nak suruh faham kenapa disebut tentang perbuatan di sini. Kerana perbuatan termasuk iman. Seorang tu bukan sekadar dia kata aku beriman kepada Allah, kemudian dia pun untuk ikut dah. Ikut aku nak buat apa, aku dah beriman kepada Allah. Tak. Seorang yang beriman kepada Allah mesti mentaati perintah Allah. Mesti mentaati perintah Allah dan perbuatannya mesti tidak ada yang menyelisihi syariat Allah. Jadi Nabi Lut ni dia ajak dah kaum dia untuk beriman kepada Allah. Sebab itu adalah umum, semua Nabi mengajak kepada tauhid. Tapi dalam ayat ni dia tak sebutlah. Terus dia sebut atattunal fahishah. Apakah kamu mendatangi perkara keji? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu.
Jadi secara rasmi lah kita kata. Rasmi dalam Quran lah. Benda sebut hak dalam Quran ni tak ada hak tak rasmi. Mereka ni lah orang pertama yang memulakan, orang panggil seks luar tabi'i. Luar tabi'i lah kita panggil, luar tabi'i. Dalam bahasa Arab dipanggil liwat. Tapi sebahagian bila dia sandarkan kepada Nabi Lut, dia panggil perbuatan liwat ni dekat-dekat dengan Lut, perkataan. Cuma sebahagiannya kena sebut, kita kata jangan kata liwat, tapi gunalah perbuatan kaum Nabi Lut. Lagu putih dipanggil apa? Sodomi. Sodomi. Sodomi ni maknanya kepada kaum Sodom lah. Kaum Sodom ni, Sadum ni lah. Jadi dia mungkin dalam kitab dia pun dah ada cerita ni. Sehingga dia panggil perbuatan tersebut, dia sandarkan kepada kaum Sadum. Sebab apa disandarkan kepada mereka? Sebab mereka adalah orang yang pertama di dunia ni. Kalau dia nak sangatlah rekod tu, Guinness Book of Record, tak ada orang boleh pecah rekod dia. Apa dia? Dialah golongan pertama atau kaum yang pertama yang memulakan seks luar tabi'i. Jadi Allah Ta'ala murka kepada mereka. Okey. Jadi disebut di sini amalan mereka juga bermaksud untuk menunjukkan keimanan mereka. Kerana iman adalah i'tiqad di dalam hati, perkataan di lisan, dan perbuatan dengan anggota. Perbuatan dengan anggota. Jadi bila seorang tu mengaku beriman kepada Allah, dia kena taat kepada Allah. Jangan sekadar mengaku je beriman, tapi tak taat kepada Allah. Okey? Ambil sathi dia panggil, ambil surface je, inti tak nak. Jadi dia orang Islam, tapi dia langgar habis semua hak Tuhan suruh. Tuhan larang, dia langgar belaka. Dia tinggal belaka apa yang Tuhan suruh. Maka perbuatan tersebut boleh mengeluarkan seseorang tu, kalau dia ingkar dengan hati dia, boleh mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Jadi kaum Nabi Lut ni dialah yang pertama. Kemudian innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Allah jelaskan apa yang tidak pernah dibuat sebelum ini. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Perempuan ada sangat, tapi dia tak nak. Dia tak nak pada perempuan, dia nak kepada lelaki. Tapi tak semualah kita katakan, macam adalah di kalangan mereka, tapi sudah cukup untuk menyebabkan kaum tersebut diazab oleh Allah. Cukup untuk kaum tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada yang beriman dengan Nabi Lut dan ada yang tidak beriman. Itu lumrah lah. Laki lembut masa tu. Tak tahulah kita lelaki tu lembut ke tidak. Kalau hari ni kerana yang lembut dia orang lah. Dia kadang-kadang nature ni, fitrah ni tak boleh lari. Orang lelaki ni, dia bila tengok lembut dia kalah lalu. Jadi sebab tu bila dia tengok lelaki tu agak lembut sikit, dia pun jadi minat. Cuma hak la ni jadi pelik lagi. Pelik. Manusia ni dah letak
oleh kerana dia dah letak hubungan kelamin ni sebagai satu keutamaan besar. Memanglah Allah Ta'ala letak pada tu syahwat, tapi dia seolah-olah mendatangi nafsu dia ni jadi raja di Tuhan, jadi Tuhan boleh jadi di pada diri dia. Jadi bila dia nak kepada nafsu dia tu, habis dia langgar berlaku. Zaman dulu hak lembut je. Zaman lah ni tak kira. Tak kira. Dalam penjara berlaku, di sekolah berlaku, di dalam masyarakat berlaku, even di tahfiz pun, tempat ngaji agama pun berlaku. Semua ni kalaulah zaman dulu, hancur binasa dah. Sebab tu saya katakan dulu, kalau tidak kerana rahmat Allah Azza wa Jalla, nescaya sudah layak kita ni ditimpa berbagai azab. Kerana berlaku pada umat ini semua dosa-dosa kaum Nabi terdahulu. Semua ada. Nak tipu timbangan ada. Nak lawan jenis, nak hubungan sejenis ada. Apa lagi? Semua patung berhala ada. Hina Nabi ada. Cukuplah ke dah sifat. Cuma Allah Ta'ala ni merahmati umat ni, dia tak turunkan bala. Dia tak turunkan bala. Jadi mereka kata, fama wa ma kana jawab qaumihi, dan tidaklah jawapan kaumnya illa an qalu, sebelum daripada ujung ayat tadi, ayat 81 lagi, innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, kalian mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Tak nak dia perempuan, dia nak lelaki. Dia lupa dia tu jadi antara hubungan lelaki dan perempuan. Konon-kononnya dia kata nak ada angkat lah, dia nak ada anak, dia pun ambil anak angkat seorang. Anak angkat tu mari mana? Hubungan lelaki perempuan. Tapi puak ni, dia ni nafsu hak memang sudah diseleweng ni, payah kita nak kata. Dia tengok tak serupa kita tengok. Sebab tu kaum dia kata, Allah Ta'ala sebut, in bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Melampaui batas. Wa ma kana jawab qaumihi, apa yang melampaui batas? Tidak ada jawapan dari kaumnya selain daripada berkata, akhrijuhum min qaryatikum, keluarkanlah mereka, halau mereka dari negeri kamu. Innahum unasun yatatahharun, mereka adalah manusia yang yatatahharun, mendakwa mensucikan diri. Makna dia ni menganjing, menganjing kepada kaum Nabi Lut dan pengikutnya. Dia orang tu orang-orang suci. Mereka ni orang-orang dosa kan. Dia menganjing. Malah dia halau Nabi Lut daripada negeri dia. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Lalu kata Allah, fa anjaynahu, kami selamatkan dia, wa ahlahu, dan ahli keluarganya, dalam kurungan serta pengikut-pengikutnya, illa imra'atahu, kecuali isterinya. Isterinya, termasuklah isteri dia ditinggalkan. Asal isterinya ni bersubahat dengan mereka. Apa subahat dia sebelum daripada ni? Dia ni tidaklah kata
terlibat dengan dosa jenis hubungan sejenis tu. Sebagai dalil, dia sendiri pun kahwin, kan? Dia kahwin dengan Nabi Lut. Cumanya isteri dia ni, kesalahan dia ialah dialah yang khabarkan kepada kaum dia tentang kedatangan utusan Allah, malaikat tu, kepada Nabi Lut. Jadi dia telah mengkhianati Nabi Lut, iaitulah suaminya dan juga rasul atau utusan Allah kepada kaum dia. Jadi disebabkan itu dia pun dihukum. Ya. Baik. Illa mura'atahu kanat minal ghabirin, termasuklah dia dari orang-orang yang dibinasakan. Wa amtarna alaihim matara, dan kami timpakan ke atas mereka hujan dengan hujan batu yang membinasakan. Turun hujan batu yang membinasakan. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Oleh itu lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi muslimin dan muslimat, kita kena hati-hati. Pertama, faedah kita kata sebelum daripada ni, iman ni bukan sekadar percaya. Dia ada kaitan dengan amal. Kerana amal adalah bukti kita ni taat ataupun tidak kepada Allah. Amal ni adalah bukti sama ada kita taat ataupun tidak kepada Allah. Bukti keimanan adalah dengan amalan. Baik. Adapun kita cerita zaman sekarang ni, benda ni berlaku tak? Berlaku. Malah Nabi SAW kata akan lebih berat lagi bila di akhir zaman ni mereka menghalalkan zina dan juga mereka melakukan zina secara terang-terangan. Berat lagi ya. Dan baru ni kita baca dalam media sosial, ada satu negeri di Mexico, dia mengizinkan, legalize dia, kita menjadikan boleh secara undang-undang untuk penduduk bandar ataupun tempat tersebut melakukan hubungan kelamin secara publik. Secara publik. Ni kata betul lah, sudah hampir sangat dah kita ni, cuma tak tahu bila lah. Kerana perbuatan-perbuatan manusia yang ada sekarang ni menunjukkan akan berlakunya atau menunjukkan hampir sangat dah tibanya hari kiamat. Jadi kalau sampai setara tu, dulu kita tengok memang ada pun buat, tapi tidaklah kata peringkat tu sampai legal lah. Ni dia legalkan benda tu, boleh, tak salah. Tak boleh, orang tak boleh marah dan orang tak boleh saman. Orang tak boleh tegur pun kalau dia nak buat hubungan kelamin di tengah-tengah publik. Kita minta perlindunganlah dengan Allah Azza wa Jalla daripada perbuatan sebegitu. Dan ini juga perlu kepada murabbi, orang-orang yang mana betul-betul ikhlas dalam mengajak manusia meninggalkan apa yang Allah larang. Sebab zaman kita ni Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Bila manusia tak ada iman, dia akan buat perbuatan-perbuatan yang terkutuk, yang terkeji. Tapi kita juga mesti fahamkan, bacalah kisah Nabi Lut ni, betapa azab dia antara yang mengerikan lebih daripada yang lain. Orang lain pun ngeri dah, dia ni lagi. Kalau setakat hujan batu lah. Tak.
Hujan batu tu satu, lepas hujan batu tu diangkat pula bumi ni ke udara, diterbalikkan dan dihempak. Betapa murkanya Allah ke atas mereka dari perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan. Okey. Jadi kita ambil iktibar dari sudut mana? Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Takutlah kamu kepada Allah untuk kamu tidak beriman. Takutlah kamu kepada Allah untuk kamu tidak taat kepada perintahnya. Ambillah iktibar daripada kaum-kaum terdahulu, bagaimana mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat asal tu ada je, wanita tu ada, bukan wanita tu tak ada. Lah ni di budak-budak universiti pun ada, sekolah pun ada. Terutamanya bila tadilah bagaimana yang disebut ramainya golongan-golongan lelaki lembut ni. Hak tak lembut pun terlibat juga. Kalau hak kuat gagah sadar pun, kalau kita dengar cerita di gym. Di gym kan. Kuat saja ni. Akak dumbbell ke apa semua. Tapi bila dalam tu laki dengan laki, hak ni duk tunjuk body dia sadar kan apa semua. Dia mari setan, setan kata, tengok tu. Dia setan. Bila setan gabung dengan nafsu hak ada, maka jadilah apa yang Allah murka. Jadi iktibarnya ialah kita kena jaga iman. Dan jaga juga akhlak kita. Biarlah dia sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala redha. Dan itulah kehidupan kita ni. Walaupun orang ambil jalan mudah, dia kata mudah. Orang lelaki lah, dia kata tak mengandung. Kalau perempuan dia mengandung. Walaupun nampak mudah pada mereka, tapi oleh kerana Allah ni dia sayang kepada hamba-hambanya. Dia haramkan zina dan dia haramkan hubungan sejenis ni kerana dia sayang kepada hambanya, sayang kepada makhluknya. Jadi jangan kita langgar apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan jangan kita langgar juga apa yang Allah Ta'ala larang, kerana itu mencabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir sekali mereka dibinasakan dengan azab yang sangat mengerikan, yang mana setimpal dengan dosa mereka. Dosa mereka ni tidak pernah ada orang buat sebelumnya, maka azab mereka juga dengan azab yang tidak pernah Allah timpakan sebelumnya. Tak ada kita baca kaum mana diangkat bumi dia dihempak ke bumi. Tak ada. Hujan batu, hujan ribut tu ada dah pula ni. Tapi kaum ni oleh kerana dia diazab atau dia buat satu benda yang sangat Allah murka dan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, maka dia pun diazab dengan bentuk azab yang tidak pernah seorang pun diazab sebelumnya. Wal'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan atau kemaksiatan tersebut. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Fanzur, lihatlah, tengoklah apa kesudahan mereka. Kita sebagai umat ni, akhir zaman ni, tempat-tempat ni ada je, kita boleh pergi ni. Cuma bila pergi, kembali kepada cerita macam kaum Nabi Saleh tu kan, jangan masuk tempat yang diazab oleh Allah melainkan dalam keadaan kita menginsafi diri, menangis menginsafi diri. Kalau masuk nak hura-huri, main suka-suka dan sebagainya, maka tak perlu. Kita kena hati-hati. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana beratnya dosa ni bukan sekadar diazab dengan azab yang mengerikan, malah dalam undang-undang syariat pun dosa dia sampai hukumannya boleh dibunuh.
besarnya dosa amal kaum Nabi Lut ni, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il mal maf'ula bih. Bila kamu jumpa dengan seorang yang melakukan amalan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah dia. Bunuhlah dia. Maknanya hukuman mereka ni boleh sampai hukuman mati. Bila mereka terlibat dengan dosa ni, boleh sampai hukuman mati. Siapa yang kena? Faqtulul fa'ila wal maf'ul. Dua-dua. Hak dia buat dengan hak kena buat sama-sama kena hukum mati. Dia akan adalah kaitan kebaikan dia. Kenapa? Sebab kalau kita kata penyakit disebabkan dosa ni, tak ada ubat yang boleh menyembuhkan dia. Sama ada ubat dari sudut orang panggil mental. Sekali dia buat lagu tu, dia nak tinggal benda tu payah. Siapa ada seorang guru tahfiz tu, dia kata kalau biasanya waktu besar tu dia buat ke budak, maknanya dia dulu waktu kecil pernah kena. Begitu. Biasanya begitu. Dia payah. Bila dia kena masa kecil tu, dalam minda dia tu sampai dia besar. Kemudian boleh kalau dia jumpa budak lelaki comel, dia rasa nak buat juga. Dari sudut minda. Yang kedua, kesan daripada penyakit dia. Penyakit dia agak zaman lah ni AIDS lah. Dan saya pernah dah sebut dah sebelum ni, saya jumpa dengan seorang pakar di Hospital Kota Baru, yang menceritakan di tempat dia tu ada kelas pemulihan AIDS. Kelas bukan kelas tu nak rawat. Tak, dia bagi kaunseling dan sebagainya kan. Bila orang mari tu, dia persoalan, dia kata, dulu ustaz, kalau kita orang penyakit AIDS ni, kita akan tengok dia ni ada ke tak sejarah main dadah. Sebab dulu banyak orang yang dapat penyakit AIDS disebabkan dadah. Libat dadah, kongsi jarum. Tapi lamela ni dia kata, kita duduk je tanya soalan mula-mula, ada main dengan sama jenis tak? Dia kata majority case, kebanyakan case daripada penyakit AIDS zaman sekarang adalah disebabkan hubungan sejenis. Bukan lagi dadah. Dadah ni macam-macam, ada orang tak main cocok gini, dia boleh main seduk gitu je, tak payah cocok-cocok. Dia boleh main dengan pil, dia boleh letak dalam air, dia boleh macam-macam lah. Kapsul tak kapsul, itu dadah zaman lah ni. Zaman dulu ya kena letakkan apa? Dalam masak dulu kan. Lepas tu letakkan lilin. Bakar, lepas tu letak dalam. Lepas tu cucuk pula. Cucuk panas lah. Dia panas benda tu bila masuk dalam. Dia injek masa panas tu kan? Kalau dia mana dia kena cair kan dah. Jadi masa zaman dulu tu cara dia nak isap dadah. Lama-lama ni macam-macam. Jadi tak kuasi jarum lah. Hak terlibat banyak ni, ni homoseksual. Dia panggil MSM, man sex man. Laki buat dengan laki. Dia kata soalan pertama lah ni ustaz, kalau kita jumpa, mari kaunseling pak kita, nak tanya macam mana dia boleh jangkitan ni, soalan dia ialah ada main tak dengan laki. Dan dia punya payahnya ustaz nak buang dalam minda ni, ada setengah tu dia dah ada isteri dah.
Dia dah ada anak dah. Tapi oleh kerana benda ni menyakit nafsu dia ni, tetap juga dia buat dengan lelaki. Itu bahaya. Sebab tu dari Islam, apa hukum pelaku dosa ini? Jawapan dia, hukuman mati. Bunuh. Sama ada yang melakukan atau yang dilakukan padanya. Dua-dua. Kalau dia suka sama sukalah. Kalau dia suka sama suka, dua-dua kena bunuh. Kalau bersikap apa tu rogo dan sebagainya, tu bincang lain, masuk mahkamah. Hukuman ni kalau kira orang yang duduk bawah negara Islam, dia kena juga. Orang kafir dia ikut hukum dia. Dia sebenarnya tak ada sistem dalam satu negara dua undang-undang. Orang kafir undang-undang dia, patutnya kalau orang kafir tu duduk di bawah negara Islam, dia juga kena dihukum dengan hukum undang-undang negara tersebut. Kalau tidak, orang kafir syok dia boleh buat, kita tak boleh buat. Tapi dengan sebab dia buat, bala kalau mari pak kita kena. Dan akhirat pun kena juga. Jadi sebab tu kena berlaku. Perbuatan ni sangat besar dosa dia dan sangat besar kemurkaan Allah ke atasnya. Faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Hukuman bunuh kepada yang pelaku dan yang dilakukan. Kata kalau zina, paling-paling rotan sebab. Kalau dia tak kahwin lagi. Kalau dia dah kahwin dah, rejam sampai mati. Tapi kalau liwat, tak kira kahwin ke tak kahwin, dia bukan kata dia buat liwat tu sebab dia tak kahwin lagi, jadi dia kena rejam. Dia kena sebab tak. Nama liwat, hukuman dia mati tu. Sebab kalau kita tengok dari sudut sains perubatan pun lagu tu, dia boleh mengelakkan banyak lagi penyakit tersebar. Sebab dia orang ni kalau lepas tu dia kahwin, dia ada AIDS, dia kahwin pula dengan wanita, dapat pula anak, macam-macam cerita. Jadi hukuman bunuh tu yang paling sesuai. Kita kata paling sesuai lah. Sebab apa? Sebab mustahil bila Allah yang tetapkan, dia tak sesuai. Takkan kita ada jalan lebih baik daripada yang Allah Ta'ala bagi. Mustahil. Tak ada. Jadi itulah yang terbaik. Apa dia? Hukuman Allah Azza wa Jalla. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita, zuriat keturunan kita daripada maksiat, daripada perkara-perkara yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada soalan? Orang backup pencuri tabung masjid sebab alasan susah. Dia betul susah Siapa dia? Hak curi tabung masjid ke ni? Perempuan tu ke? Orang dah bagi bantuan dah ke dia kan? Dah bagi bantuan banyak, lepas tu dia ada terlibat dengan dadah juga? Tak ada? Ya. Jadi kadang-kadang orang ni dia nak tunjuk benda lain, tapi dia backup tu sebab tak setuju. Dia tak setuju dengan pada dia lah, pada dia AJK masjid ni tak tolong orang, pada dia. Jadi orang kena curi nak dapat duit masjid, padahal masjid bagi banyak dah. Cuma hak tu dia tak nampak, dia tak nampak orang ni je. Jadi nak backup pencuri ni, kita bukan tak boleh backup, tapi kena faham situasi sepenuhnya. Dan hukuman tetap kena dihukum. Soal kita ni, kalau dia tak kena tangkap atau dimaafkan, okeylah.
Tapi kalau sudah bawa di pengadilan, itu menjadi hak pemerintah untuk menghukum. Sebagaimana berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pencuri ditangkap kerana mencuri. Maka Nabi nak jatuh hukum. Dah bawa daripada Nabi, kena jatuh hukum. Bila Usama bin Zaid nak bagi syafaat, nak minta tolong Nabi lepaskan, Nabi kata, atashfa'una haddan min hududillah, atau atashfa'una fi haddin min hududillah, kamu nak bagi syafaat pada hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Bukan hak Nabi, Allah tetapkan. Sehingga Nabi kata, demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, cara aku potong tangan dia. So memanglah ada dawabit nak potong tangan ni, kena tengok dulu dia mencuri sebab apa. Kalau dia susah, tak boleh potong tangan. Tapi tak boleh backup juga, sebab tetap perbuatan mencuri itu salah. Kita nak backup orang curi, nak marah kepada orang masjid, nak backup orang curi. Tak, perbuatan mencuri itu salah. Cuma kalau dia susah, dia tidak boleh dihukum sampai tahap potong tangan. Dia kena bayar dan dia kena hukum dengan hukuman ta'zir. Supaya apa? Lepas ni kalau dia susah pun jangan curi. Kalau nak backup, maknanya kita nak melegalize, nak menghalalkan semua orang kalau susah boleh curi. Tak boleh. Betul lah dia susah, tapi kita kena kecam, kita kena marah kepada perbuatan mencuri itu. Orang nak bagi ada pengurusan tabung yang tak, jangan pukul rata. Memang ada, dan memang ada masjid-masjid yang memang ada bagi pun, ada bantuan ni. Kalau ikut maklumat cerita ni, perempuan hak kena tangkap ni pun dah dapat bantuan dah. Malah orang offer dah, dia pergi kat food bank, orang offer, ambil lah makanan, dia pergi kat food bank. Lepas tu dia tak ambil, dia ambil apa, milu satu je dia ambil. Lepas tu dia patah balik, dia pergi sekali lagi, dia tengok orang tak ada, dia nak curi duit tabung masjid. Jadi sebab tu orang tangkap dia tu. Jadi kita, kalau orang jenis lagu ni, kita terlalu defensif. Kita duk kata, kalau orang pergi gereja mudah je dapat. Cu tunjuk gereja mana? Cu tunjuk gereja mana? Satu gereja tu je, semua gereja lagu tu. Kita sebenarnya tabung masjid ni bantu orang lagi banyak daripada gereja bantu. Tabung zakat bagi bantuan lebih banyak daripada gereja bagi. Gereja nak tanggung orang ngaji siapa ke luar negara, ngaji Mesir, ngaji dah, bayar sewa rumah bulan-bulan. Alah, baru gereja bagi susu buku, kamu puji melangit. Hak pusat zakat ni, rawatan perubatan dia bagi. Anak nak sekolah dia bagi. Belajar, tanggung, luar negara, pergi ngaji Mesir pun dia bagi. Gapo lagi? Sewa rumah dia bayar direct ke tuan rumah. Ada zakat, ada gereja buat lagu tu. Barulah memanglah dia bagi. Konon-kononnya begitulah baik dia. Sains saja. Acu tengok gereja, semua orang boleh buat lagu tu. Kita buka, pergi ambil gereja tu, boleh belakang. Tak ada. Apa hak zakat bagi, apa hak masjid bagi, banyak. Cuma mungkin dari sudut hebahan ada kekurangan. Mungkin dari sudut birokrasi ada sedikit kekangan. Tapi kita tanya ada orang duduk pusat zakat, kenapa kena begitu? Bukan salah pusat zakat, sebab salahnya orang kita. Orang kita yang mana ambil kesempatan. Bila buat food bank, yang mari tu anak beranak habis ambil. Tak mikir kat orang lain dah nak. Turun orang anak gi 5 beranak, satu kereta gi 4 orang. Hak ni ambil 5 barang item, hak ni ambil 4 item, hak ni. Satu kereta tu habis ke dia belaka je buat food bank. Tu sikap orang kita. Lepas tu kalau ada bagi tak cukup. Pasal apa?
nak beli topak lah, nak buat gotu lah, telefon. Banyak sangat benda-benda yang di luar daripada keperluan, jadi kemewahan. Bukan tak bagi, ada bagi banyak je. Macam orang cerita ada seorang makcik hak tua di Kota Baru itu. Nama apa tu? Tak ingat ada nama dia. Dia kata tak makan lagi tu. Bila tanya tak mengulu dia, orang bantuan dia tu kat 1,000 sebulan. Zakat ni boleh anak dia bagi, orang tu adik orang kampung ni bagi, macam-macam. Rumah lagi kerajaan bagi. Kita rumah kena bayar, nak sewa. Dia rumah kerajaan bagi. Tapi ada setengah tu tak nak duduk rumah kerajaan bagi, nak duduk rumah susah juga supaya bantuan tu boleh dapat. So sikap orang kita lah yang menyebabkan benda tu, birokrasi tu berlaku. Dia bagi bantuan, hak NGO tak apalah, moga dia tak ada audit. NGO dia nak bagi ikut dia. Lepas tu NGO ni dia sedap bagi sebab dia bukan bagi secara umum, dia boleh pilih siapa hak dia nak bagi, siapa hak dia tak bagi. Ada pusat zakat ni semua orang tumpu kat dia. Dia menjadi hak pula orang kalau sikit-sikit minta zakat, sikit-sikit minta zakat. Jadi panjang ceritalah, benda-benda macam ni tidak semudah yang kita fikirkan, tapi kita doalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah angkat musibah ni daripada kita semua. Ni wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.